Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So hari ni kita nak belajar ni. Sekejap ya, Kak ni nak tutup dulu buku ni semua. Sementara tunggu anak. Kita ada dalam masa 10 minit untuk Kak dia ajar korang apakah itu nursing strike. Sebab ramai tanya bila sometimes kenapa anak tak nak menyusu kan. Dia ada dua sebab. Satu adalah disebabkan daripada nipple confused, dan satu lagi adalah nursing strike. Nipple confused Kak Di pernah explain dekat dalam video sebelum-sebelum ni. So you all boleh tengok video sebelum-sebelum ni. Kalau yang nursing strike ni Kak Di belum pernah buat. So hari ni kita belajar apa tu nursing strike. Kelas gitu kan. Tak ada orang lagi, orang tengah balik kerja ya. Tengah hujan ni. Okay. Line tak berapa nak cantik lah. So Kak Di takut nak teruskan. Takut nanti Kang dia terputus-putus di tengah jalan. So nanti you all tak faham pula apa yang Kak Di nak cakap. So tak apa, Kak Di bagi tahu dulu actually nursing strike tu apa. Nursing strike tu perbezaan dia dengan baby yang nipple confused is, bila baby nipple confused kita nak pujuk dia susah, tapi kalau nursing strike kita masih boleh pujuk baby. Nursing strike ni dia berlaku bila mana dalam certain period tu elok je baby sebelum ni dia menyusu okey je. Tiba-tiba pasal dia tak nak menyusu pula, dah kenapa. Okey. So bila benda-benda macam ni yang kita jadikan dia, kalau dalam bahasa pasarnya kita panggil dia mogok untuk menyusu lah. Bayi refuse untuk menyusu. Waalaikumsalam. Kak diteruskan maybe hari ni kita boleh buat part by part. Apa punca-punca dia semua, cara mengatasinya mungkin Kak Di boleh splitkan ke next video sebab takut masa tak cukup. So okay, baby pun ada masa-masanya dia stres, ada masa-masa dia mogok, dia tak nak menyusu. Jadi bila jadi macam ni, ibu-ibu dah tak tahu apa punca sebenarnya baby jadi macam tu. Okey, di antara punca-punca yang boleh kita katakan baby akan mogok menyusu ataupun nursing strike dalam bahasa Inggerisnya adalah, contoh salah satunya dia sakit ataupun dia tak selesa. Bila dia sakit ni kita merefer kepada kembung ke, ataupun tapi kembung ni dia tak prolong lah. Tapi yang macam prolong tu dia macam sakit apa nak tumbuh gigi, sakit telinga. Ya, kadang-kadang baby pun boleh sakit telinga. So bila dia sakit telinga, bila tekanan pada telinga dia tu, bila dia menyusu dia gloop tu, dia jadi telinga dia jadi tertekan atau jadi sakit. So dia akan refuse untuk menyusu. Bila dia telan susu tu, telinga dia jadi tertekan dekat sini. So dia akan sakit. So biasanya dia akan reject untuk menyusu, tapi bukan dalam tempoh masa yang lama lah. Cuma selagi telinga dia sakit, selagi itulah dia jadi tak selesa untuk menyusu. And then lagi satu macam dia nak tumbuh gigi. Biasanya nursing strike ni Kak Di tak boleh nak fokuskan dia pada usia berapa, macam kita orang bincang tadilah kan dengan pengawas-pengawas. Sebab biasanya budak as long as dia bawah 2 tahun, dalam fasa untuk tumbuh gigi, dia akan mengalami nursing strike, di mana bila gusi dia terlampau sakit, dia tak nak menyusu. Baby bila nak tumbuh gigi ni kan, kita sendiri pun kalau nak tumbuh gigi geraham pun kita rasa sakit kan. Jadi bila baby yang baru nak merasa ada gigi tu, lagilah dia tak nak menyusu, lagilah sometimes dia tak nak buat apa-apa pun. Ada dua situasi ya. Kadang-kadang setengah baby bila dia nak tumbuh gigi, dia lebih suka menyusu sebab dia boleh kemam-kemam nipple mak dia. Bagi dia macam hilang sakit. Tapi setengah baby dia tak nak menyusu sebab dia rasa tak selesa. Dia nak buka rahang dia pun dia rasa sakit sebab bengkak kan gusi dia. Jadi dia refuse untuk menyusu. Ini kita panggil fasa nursing strike lah. Itu di antaranya. Lepas tu sometimes juga it can happen bila mami tu supply dia drop. Sometimes bila kita nak period, ataupun kita pregnant lagi, ataupun kita tak jaga jadual pump, itu memang akan menyebabkan susu kita drop. Jadi bila baby cuba menyusu, susu tak keluar, lambat keluar, dia marah, dia jadi fed up, dia stres. Jadi bila dia nak menyusu balik, dia dah macam takut-takut, dia dah macam fobia. Tak naklah menyusu, nanti susu tak keluar pun. Itu membuatkan baby stres. Okay, itu salah satunya lah. Tumbuh gigi, sakit telinga,
ataupun sakit pada anggota tubuh badan yang lain yang kita pun tak tahu. Lepas tu ini kita cerita pasal punca ya. Belum lagi cara mengatasi. Mungkin cara mengatasi Kak dia akan bagi yang selepas video ni kot, sebab takut dia putus. Okay, lepas tu rasa susu ibu. Some baby sebab susu ibu ni kadang-kadang dia bergantung daripada pemakanan kita. Same goes to warna susu kita. Kadang-kadang dia boleh jadi biru, kadang-kadang dia boleh jadi hijau. Kalau you all consume macam makan air green tea ke, ataupun sekarang kan tengah famous yang Thailand punya green tea frappuccino tu kan. So pekat tau, hijau dia tu memang pekat. Sometimes bila you all minum, susu you all bertukar jadi green. Jangan risau, you all belum bertukar jadi incredible Hulk mak kau hijau lagi. Belum. Susu je yang hijau. Okay, it's still safe untuk baby consume. Ada juga susu warna biru, susu warna pink yang ada darah. Baru-baru ni banyak dekat grup kan, dia tanya boleh minum lagi ke tak? Boleh. Janji susu tu bukan berwarna merah pekat macam tu. Kita sendiri pun tengok lawyer kan, lagi kan nak bagi pada anak kita. Lagilah kesian, betul tak? Jadi pemakanan ibu ni kadang-kadang dia mempengaruhi. So same goes to susu. Bila anak menolak untuk menyusu, kaji balik apa yang kita makan. Mungkin benda yang kita makan tu membuatkan susu kita berbau dan rasa dia tak sedap. Sebab susu ibu ni manis. Kalau kata ibu, especially ibu yang makan jamu tu, yang konsum jamu lah, pil diet lah, apa segala, tok nenek segala-gala benda-benda tu, susu kita akan berubah rasa. Bila dia jadi pahit, anak akan reject untuk menyusu. Dia akan, apa benda ni, semalam minum manis, hari ni mak yoyo nak kurus kau, nak ketat, nak ini, nak getah, nak apa kan. Tiba dah makan jamu apa segala tok nenek, susu pahit lah pula, anak tak mau dah. Pelik. Sebab semalam okey je kan. Ini bukan kita cakap pasal nipple confused tau. Ini kita cakap pasal nursing strike. Anak mogok, anak stres, anak menyusu. Apa sebabnya? Pemakanan anda lah, bila anda makan jamu semua-semua tu, susu anda jadi pahit, berubah rasa, anak tak nak. Same goes to hormon tau. Bila hormon kita bertukar pun, nanti susu kita pun akan berubah rasa. Okay, selain daripada itu adalah, selain daripada itu, kau kelas bahasa buku. Okay, so lagi kalau tiba-tiba ibu ada mastitis. Bila ada mastitis ni, okay, mastitis ni kita akan bincangkan dalam different punya video. Sebab Kak dia tak boleh nak bagi mastitis itself kan, nanti panjang berjela-jela nanti kan korang punya video ni. Okey, bila kita ada mastitis, susu kita akan drop tau. Bila kita susu kita drop, apa ni, sebab jangkitan dekat payudara ataupun infection pada payudara, menanah ke apa ke, mastitis ni ialah memang jangkitan pada payudara lah. Dia membuatkan kadar sodium dalam badan kita ni, hormon kita ni dia berubah. Jadi sodium ni dia lebih bersifat kepada masin. Bila susu kita terlebih masin, terlebih macam pekat rasa masin dia tu, budak baby tak mau. Baby tak mau menyusu sebab masin. Tu orang kata rasa dalam dalam penyusuan susu ibu ni, susu tu ada berbeza-beza rasa dia. Jadi bila terlampau terlampau masin pun baby tak mau. Terlampau manis tu tak ada apa, boleh jalan-jalan aja. Okey, lepas tu stres. Apa yang Kak dimaksudkan dengan stres ni adalah, Kak cuba mengingat ni, Kak takut terbabas kan, nak mengejar masa tau. Okey, apa yang Kak dimaksudkan dengan stres adalah, kalau you all perasan, banyak kita tengok dekat dalam post, okey, anak dah tumbuh gigi 2 batang, mak jadi nervous, jadi takut, kalau kena gigit, kena ngap. Janganlah risau sangat, sebab gigitan baby takkan membuatkan nipple you all putus, kecuali gigitan daripada bapaknya. Gigi baby dan rahang baby, kekuatan baby tidak sekuat kekuatan sekuat kekuatan bapaknya. Jadi korang janganlah risau sangat. Bila korang dah set dalam kepala otak baby dah ada gigi, dia akan gigit aku, dia akan gigit, janganlah gigit. Jangan, sebab bila kita menyusu tu, baby kita boleh rasa perasaan kita tau. So dia tahu kita dah menggelabang, debu. Mak aku dah takut dah tu, nak gigit lah. Dia nak bergurau ke kan.
Bila jadi macam tu, bila tiba-tiba baby gigit, you all dalam keadaan yang stres, takut-takut, nervous tu, membuatkan lagi korang mengeluarkan aksi-aksi yang tidak diinginkan. Seperti korang terjerit ke, korang terlepuk dia ke, ataupun tersepuk sikit ke. Adalah benda-benda aksi-aksi yang kurang yang tidak sepatutnya dilakukan, membuatkan baby you all terkejut. Ataupun you all marah dia, apa pasal gigit ni. Kita dah tak boleh nak kontrol kan, sebab dah tahan sakit lah konon-kononnya. Dengan terkejut kita lagi, dia gigit kita kan. Kita duk risau, ada lagi ke tak ada nipple aku ni, ada ke tak ada ke tak ada kan. Jadi bila dalam keadaan macam tu, mak pun jadi stres, anak pun jadi terkejut, anak jadi stres, jadi takut nak menyusu balik tau. So kita takut benda-benda macam ni terjadi. Kita kena bersifat tenang. Ini adalah salah satu punca kenapa nursing strike tu terjadi. Sebab baby pun jadi stres bila dia dah terkejut, mak dia marah dia, ataupun mak dia pukul dia, ataupun mak dia mengeluarkan aksi-aksi yang tidak sepatutnya. Yang pasti bukan aksi lucah lah. Gitu. So mamis jangan risau, relax dulu, relax, okay, relax. Itu salah satu punca baby stres ataupun baby terkejut, membuatkan dia refuse untuk menyusu. Dia akan jadi mogok, dia tak nak isap susu mak dia lagi. Sebab kalau aku isap sekejap lagi, mak aku jerit lagi. Macam aku ni buat salah besar sangat dengan dia. Baby pun ada perasaan tau mami. So you all kena kontrol perasaan you all, dan korang kontrol perasaan baby you all sendiri. Okay, seterusnya di antara lagi sebab-sebab lah yang menyebabkan dia nursing strike. Kalau kata dia terpisah dengan mak lah, ataupun PJJ, this one kita boleh kata more to nipple confused. Tapi ini adalah antara salah satu punca lah sebabnya kenapa baby nursing strike juga. Kalau kata dia PJJ dengan mak dia, dia dah merasakan yang minggu ni mak aku ada, minggu depan mak aku tak ada dah. Kenapa 2 hari ada, 3 hari tak ada? Ataupun jenis yang mak-mak suka, pergi travel, pergi hang out dengan kawan-kawan 3-4 hari. Me time is okay, tak ada masalah. Tapi ada setengah ibu-ibu yang dia modern kan. Maybe dia nak menyusu tapi nak tanah lah. Ada tu stok banyak tu dalam peti ais. It's okay lah, tak payahlah nak direct feeding baby banyak sangat. Susu pun ada, maid boleh bagi, bapak dia pun boleh bagi. So dia bagi susu dia ni macam on and off. So baby dia dah merajuk, mak dia kejap ada, mak dia kejap tak ada. So baby tu pun macam mana mak aku? Faham tak? Dalam dia mengecikkan hati anak dia sendirilah, dalam bahasa yang mudah difahaminya lah. Jadi bila terpisah dengan ibu dalam jangka masa yang lama, so baby tu dah jadi merajuk untuk menyusu balik. Ini adalah di antara contoh-contoh yang menyebabkan anak-anak anda nursing strike. Kalau mungkin ada lagi yang you all hadapi, you all boleh komen lah dekat situ. Hai, semua hai kan? Hai. So Kak Di kena bercakap. So kalau Kak Di tak bercakap dengan laju, Kak Di layan korang, kejap lagi Kak Di lupa. So itu antaranya lah. Sekejap Kak Di tengok nota, takut Kak Di ada tertinggal-tinggal ke tak ada kan. Di antara nota-notanya, stres, mastitis, rasa susu ibu. Lepas tu ada lagi bau ibu. Kak Di terlupa. Ini adalah sangat penting mami, sebab setengah orang dia tak perasan yang bau dia berubah. Baby ni daripada dalam perut kita lagi, you all boleh dengar kan walaupun hujan lebat. Okay, baby ni daripada dalam perut kita lagi, dia dah tahu bau mak dia macam mana. That's why bila dia dilahirkan, doktor bagi pada kita untuk skin to skin. So dia dah memang bau mak dia dulu. So bila kita menyusukan dia, dia dah bau dah nenen kita. Especially hari tu siapa yang komen bau susu dia, bau susu, bau ketiak mak dia. Yes, it's true. Sebab ketiak tu dekat sini kan, dia menyusu. Kalau tiba-tiba you buat football pool, dah ada memang kat sini, kadang-kadang bau tu kot bau kuat sangat makan jamu ke kan. Memang melekat lah, memang dia dah tahulah bau mak dia. Okay, ataupun you all dah biasa pakai sabun mandi Johnson & Johnson. Tiba pula besok you all tukar Victoria's Secret punya sabun pula. Dia dah biasa, dah diajar dengan bau mak dia yang bau itu, bau Johnson & Johnson. Tiba mak dia pula banyak duit pergi beli Victoria's Secret punya bau pula. Dah berubah bau. Ataupun tukar perfume. Hari ni mak dia pakai perfume Dolce & Gabbana. Besok mak dia tukar pergi pakai Paris Hilton pula. Dah bertukar-tukar. Jadi baby dah confused. Ini mak aku ke bukan? So bau-bau mak ni pun
mainkan peranan. Oh, lagi satu tips ya, ibu-ibu kalau mandi jangan sabun pula nipple tu. Nanti boleh buatkan nipple crack ataupun nipple boleh jadi kering dan baby pun dah hilang bau nipple tu. Sebab nipple kita ni dia ada bau dihantar sendiri. Okey, tu adalah bau Lepas tu ataupun mak-mak yang jenis duduk rumah ni pun kadang-kadang boleh jadi tahu dia kena nursing strike. Sebab apa? Sebab bila dia dekat rumah, mak-mak kadang-kadang housewife ni dia dah memang pandai. Kadang-kadang dia dah atur dah. Okey, bangun pagi siapkan anak macam ni, anak pergi sekolah. Okey, susukan dulu baby ni. Okey, pukul 3 kan. Okey, timing dia menyusu ni. Tiba pula hari tu mak dia sakit perut, memerut pula satu hari suntuk tu. Dah timing susu anak dah lari. Jadual penyusuan anak dah larilah yang dekat rumah ni kan. Jadi dia dah rasa macam susu aku dah lambat, kenapa aku tak dapat susu? Semua ni bermain dengan emosi baby. Nursing strike ni more tu kepada yang Kak Di boleh cakap, dia more tu emosi baby lah. Dia bermain dengan emosi baby, nursing strike ni. If korang kecilkan hati dia, dia pun terkecil hati, dia pun merajuk. That's why lah nursing strike ni kita panggil mogok menyusu. Dia refuse untuk menyusu. Berbeza macam Kak cakap tadi, nipple confused berbeza dengan nursing strike. Sebab nipple confused, dia memang langsung tak nak direct feeding langsung Even you all dah pujuk macam mana pun memang dia tak nak. Dia nak botol sahaja. But kalau kata nursing strike ni, kalau dia dah tak nak menyusu, you all bagi dia botol pun kadang-kadang dia tak mau. So you all kena gunakan alternatif lain untuk bagi dia susu. And then apa lagi? Rasanya itu adalah punca-puncanya tu dah habis kot. Dia rasa okey, mastitis dah, stres dah, terpisah daripada ibu dah, rasa susu ibu dah, tumbuh gigi dah, bau ibu dah, terganggu ataupun jadual lari pun dah, sakit gigi ataupun sakit tubuh badan pun dah. Okey, itu adalah antara punca-punca nursing strike. So if one day, let's say anak you all elok je sebelum ni menyusu, tiba-tiba dia tak nak menyusu, you all kaji balik apa yang you all dah lakukan dekat dia. Sama ada dia terkejut, bau jadi lain, ataupun you all nak period. Oh ya, lagi satu hormon ibu sekiranya ibu nak period ataupun especially ibu yang mengandung tapi rasa-rasa macam tak mengandung, bila anak tiba-tiba tak nak menyusu tu, cuba check UPT you all sama ada positif ataupun negatif. Sebab perubahan hormon bila kita mengandung mempengaruhi rasa susu. Rasa susu tu agak sedikit berbeza, rasa macam masin, and adalah one kind of rasa lah. So you all pergilah check sama ada anak dia nak ada baby adik baru ke apa ke. Itulah dia antara punca-puncanya. So Kak Di repeat Waalaikumsalam. Kita tak lama Kak Di hari ni, Kak Di akan buat part 1 sahaja. Sebab Kak Di takut line ni dah 2 kali dia terputus. Jadi Kak Di akan buat untuk part 1 sahaja pasal nursing strike, punca-punca nursing strike. Maybe insyaAllah esok Kak Di akan sambung part 2 punya nursing strike, punya cara mengatasi nursing strike. So Kak Di repeat daripada first, kenapa baby boleh jadi nursing strike. Semuanya bergantung pada kawalan emosi. Kalau emosi baby terganggu, itu yang akan menyebabkan dia kena nursing strike. Salah satunya sama ada sakit telinga, sakit tak tumbuh gigi, sakit gusi, sakit badan, sakit belakang, sakit kepala, apa benda yang sakit lah. Yang kedua adalah rasa susu ibu. Yang ketiga adalah mastitis. Yang keempat adalah stres, bila baby terlebih stres kan. Yang kelima adalah baby berjauhan dengan ibu dia ataupun PJJ. Yang keenam adalah apa lagi Kak Di tak sebut lagi rasa susu, tumbuh gigi, bau ibu, jadual lari ataupun susu anda drop. Itu di antara-antaranya lah. So you all pergi balik, kalau kata tiba-tiba baby tak nak menyusu, cuba tengok balik apa benda yang berlaku. So kalau nak tahu cara mengatasi dia, insyaAllah besok Kak Di akan sambung video. Alright. Sebab kan takut line kita tak cantik. So itu adalah di antara kenapa baby tiba-tiba tak nak menyusu dengan kita. Tapi ini bukan nipple confused berbeza nipple confused lain, nursing strike itu adalah lain. Ada soalan tak so far? Hai Syahada. Mogok menyusu, ya betul baby tak nak menyusu.
Cepat, ada soalan tak? Kak Di bagi 5 minit untuk sesi menjawab soalan dulu. Ataupun ada sesiapa yang nak tambah tak? Kenapa baby boleh jadi nursing strike? Kalau tak nak tambah, Kak Di nak off dululah. Ya, jangan lupa ya, siapa yang belum booking lagi tiket untuk... Okey, Asna, nursing strike ni Kak Di boleh simpulkan bawah 2 tahun. Sebab sometimes bila dia nak tumbuh gigi kan, fasa baby tumbuh gigi ni, bukanlah kata baby sahaja bawah 2 tahun, selagi ada gigi nak ditumbuh tu, selagi sebab kita penyusuan susu ibu kan 2 tahun. Jadi bagi Kak Di boleh cakap 2 tahun lah. Sebab selagi dia nak tumbuh gigi tu, selagi dia menyusu badan, sebab kod geraham dia nak tumbuh pun masa usia dia dah setahun lebih, lagilah dia naik hangin kan. Lagi sakit gitu. Alright, so kalau tak ada soalan sangat, Kak Di nak off dululah. InsyaAllah you all simpan dulu soalan. Esok Kak Di akan ke udara, mungkin around waktu yang sama, pukul 5 ataupun pukul 4 macam tu Kak Di akan go live. Tapi Kak Di akan bagi tahu korang dekat grup dulu. Alright, jangan lupa invite kawan-kawan yang di luar grup, yang ada yang mengandung, ada yang tengah menyusu badan, kawan-kawan yang dah kahwin, boleh invite dia masuk dalam grup kita. Right, biar kita sebarkan ilmu tu sebelum diorang dapat ilmu yang tak apa-apa. Okey korang, esok kita sambung ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak buat sambungan daripada nursing strike yang hari tu. Ni anak kita. Sekejap, bagi dia interframe sekejap. Tengok, look sana. Ni Rain, say hi. Rain dah 2 tahun lebih. Say hi, cepat hi. Super mom. Yelah tu Dr. Saf, samalah awak tu pun jauh-jauh Okay. Dah. Hari ni kita punya topik nursing strike. Yang ini pun pernah juga nursing strike juga, tapi masa dia nak tumbuh gigi. So macam Kak Di cakap hari tu, anak kita dah 2 tahun. Itulah. Anak Kak Di pun pernah kena nursing strike tau. Nursing strike ni dia berlaku macam yang Kak Di cakap hari tu, kalau sekiranya tubuh badan baby tu sendiri sakit, tiba-tiba anak tak nak menyusu. Tapi ada beza sama ada nursing strike dengan apa ni, nipple confuse. Dia ni pun pernah nipple confuse juga ni. So, kadang-kadang bila anak tak nak menyusu secara tiba-tiba lah. Semalam elok je dia menyusu semua kan. Direct menyusu secara direct. Apa tu yang? Sekejap. Dia distract dah budak ni dah. Sekejap So kadang-kadang bila dia tiba-tiba tak nak menyusu secara direct, semalam elok je ni, hari ni dia dah tak nak pula. Duk bagi pun tak mau juga. Kita pun dah pelik kenapa kan. Tapi sebenarnya kita sebagai ibu, kita kena check anak kita. Kita kena monitor dia sama ada apa yang pelik pada dia hari ni. Kenapa dia tiba-tiba tak nak menyusu, kenapa tiba-tiba dia macam cranky. Hai Farah. Hai Malin. So kita kena check kenapa, apa, cuba cari punca dia. First of all yang kita biasanya kita check, macam yang Kak Di cakap hari tu, sama ada dia nak tumbuh gigi ke. Kalau Ali udah melilis macam ke kan, buka mulut pun tak mau, sakit perut ke, kembung perut ke, macam tu. Macam Kak Di cakap hari tu, kena monitor apa yang pelik dekat anak kita. Sama ada physically dia tak berapa sihat ke, ataupun dia memang ada masalah yang mengganggu tubuh badan dia lah. Biasanya pun pasal sakit telinga pun boleh jadi sebab bila dia menyusu, dia telan tu, tekanan pada telinga dia membuatkan dia tak selesa bila sesi nak menyusu. Lepas tu perubahan, ini kita recap balik yang hari tu, tapi secara short je lah Kak Di takkan bagi you all full. Sebab kalau nak tengok full, ke tengok video yang sebelum ni.
Okey, lepas tu satu is sakit, dua adalah supply susu. Kalau tiba-tiba supply susu kita drop ataupun susu kita kurang. And then ketiga adalah terganggu ataupun jadual kita lari, which is yang untuk suri rumah yang tiba-tiba kalau dia dah set jadual menyusu anak dia, tiba-tiba pula ada benda yang membuatkan jadual dia lari, elok pukul 3 tiba-tiba dah pukul 4 ke pukul 5. So baby dia dah stres menunggu. Lepas tu bau ibu tukar perfume, tukar sabun ataupun bau ibu dah berbeza daripada bau dia yang sebelum ni, bau ibu yang sebelum ni. Lepas tu tumbuh gigi, and then tumbuh gigi macam cakap tu lah, cek gusi dia semua kan. And then dia punya rasa susu ibu, kalau untuk ibu-ibu yang makan jamu, yang makan ubat, so perubahan pada bau rasa susu tu sendiri membuatkan baby kita refuse untuk menyusu. And then boleh jadi juga daripada stress, baby tu sendiri stress sebab dia penat jalan jauh ke, bila kita travel semua tu membuatkan dia penat, dia dah tak nak menyusu lagi dah sebab dia dah letih. Ni yang mana mak-mak yang semalam pergi Johor ni, anak-anak okey tak? Kan hari ni anak-anak mengamuk. Tak apa, korang semua dah pakar-pakar penyusuan kan, so mesti tahu nak counter back anak macam mana kan, you all. Lepas tu mastitis juga one of the reason why anak kita stress untuk tak nak menyusu. Nursing strike tu adalah seperti dalam kata bahasa Melayu dia adalah untuk mogok menyusu. Dia refuse untuk menyusu, bukanlah kalau jangka masa yang panjang tau, dia dalam masa tiba-tiba. Tapi dia akan berlaku dalam tempoh 3-4 hari, 5 hari, ikut pada baby. Tapi kalau you all bagi botol pun kadang-kadang pun dia tak nak botol. Itu memang kita cakap tu nursing strike lah. Okay, hari ni Kak disambung apa nak buat kalau tiba-tiba anak kita nursing strike tau. So jangan terkejut, you all kena relax. As a mother, korang kena relax, korang kena tahu apa puncanya anak korang tak nak menyusu. Selain daripada nipple confused. Nipple confused ni dia tak nak menyusu secara direct, tapi bila you all bagi botol dia nak. Tapi nursing strike ni bagi direct pun tak nak, kadang bagi botol pun dia tak nak. Tu nursing strike. First yang you all boleh buat, yang biasanya Kak dia akan nasihatkan untuk mak kalau kata anak dia nursing strike ni, biasanya kita akan suruh mak tu check sendirilah kondisi baby, check kepala dia, check gusi dia, check telinga dia, check mata dia, check badan dia, kot ada tanda-tanda ke apa ke. Dahi kenapa? Kenapa kan dahi ni? So kita check dulu physically baby tau. Make sure everything okay. Kot ada terluka sikit ke, kadang kita tak perasan bila dia dah main-main ke apa ke kan, kita tak perasan terluka sebenarnya jari dia ke. So kena check dulu physical baby. And nombor 2, lepas dah check semua, kalau kata you all ada rasa tak puas hati lagi ke apa ke, dia tetap menangis-nangis, you all bagi susu pun tak nak, apa pun tak nak, then go for doctor. Pergi seek for doctor punya advice, suruh doktor check dia apa masalah dia. Check telinga lah, obviously korang tak boleh nak check telinga sebab korang tak ada teropong telinga tu ke kan. Teropongan jahit kita tak ada. Selain kalau ada yang macam yang ada lampu tu, yang telinga punya pengorek lampu tu, tapi buang hujung dia tu, guna lampu tu je, maybe korang boleh tengok lah, tapi korang tak nampak lagi further. Itu kalau telinga lah. Anak saya check badan dia, check dengan doktor fizikal dia semua, ada apa-apa yang problem ke tak. And first, yang third you all boleh buat is skin to skin. Skin to skin ni boleh dikatakan sebagai satu terapi ataupun satu satu pendekatan yang bagus sekiranya awak nak cipta bonding ataupun anak nipple confused, anak nursing strike. Apa tu skin to skin dekat video sebelum ni pun ada. But make sure jangan buat skin to skin setakat 10 minit sahaja. Skin to skin buka baju, buka bra, bagi baju anak pun buka, pampers dia tinggal. So every time you all kelik baby, you all letak di atas badan, don't do anything, just play with the baby. Itu skin to skin. Biar dia bau badan kita ni dulu. Lepas tu janganlah hari ni buat, besok dah tak buat.
Skin to skin dia kena ambil masa. Macam Kak dia cakap, at least pun 4 hari skin to skin, 24 hours lagi bagus. Jangan half day je buat, lepas tu dah rasa okey dah lah tu pakailah baju balik. Janganlah, itu bukan skin to skin tau. Tapi make sure lah, jangan kalau yang rumah duduk dengan parents ke apa ke, tiba korang pun Kak dia cakap skin to skin, tak apalah dalam rumah pun menggondeng-gondeng macam tu. Janganlah kejap kita terkejut bapak mentua korang kan, terkejut adik ipar lagi kan, tu apa benda 2 biji tu gondeng-gondeng tu. Kan ingat gila pula lagi kan, meroyan pula orang kata. So jangan, skin to skin you duduk dalam bilik. Kalau rumah yang ada orang lah. Kalau kata tak ada orang, rumah sendiri, apa lah tak pilah nak buka baju ke buka apa ke, suka hatilah. Tapi make sure lah husband tu mata mengadap lah ke TV kan. Bukan skin to skin dengan anak. Kan dah terjadi skin to skin dengan bapak pula, satu hal pula. Okay, kita fokus anak dulu. Anak kita settlekan dulu, bapak malam cerita. Okay, faham? Okay, ingat tau. Okay, lepas tu dah skin to skin. Okay, lepas tu selain daripada skin to skin juga, korang boleh ubah posisi dia menyusu. Kalau sebelum ni diorang suka baring, cuba ubah balik posisi tu, pergi ke duduk ke, cradle hold ke, football hold ke, ikut mana yang cari satu posisi tu, try. Okay, try posisi ni dia still lagi menangis-nangis lagi. Try posisi tu pun dia tak nak juga. Try untuk play and error. Mixkan macam mana posisi-posisi yang you rasa yang boleh buatkan dia selesa. Sebab sometimes bila dia tak selesa, kalau kata dia punya tengkuk sakit ke, badan dia lengur sebelah ke, bila dah jalan jauh tu kan, dia rasa tak selesa bila duduk macam ni, tak boleh, dia nak baring. Cuba menyusukan dia sambil dia baring. Cuba cari posisi yang membuatkan dia rasa selesa. Baby rasa selesa, ibu pun rasa selesa juga. Okay, dapat tak? Dapat tak? Tekan ni sikit. Okay, lepas tu selain ubah posisi menyusu, mamis pun boleh cari tempat yang selesa untuk baby. Kalau kata dia dah memang biasa dengan keadaan yang bising, ataupun ada certain baby dia tak boleh keadaan bising, dia suka yang senyap-senyap. So bila kadang-kadang bila kita bagi dia satu suasana baru tu, dia akan menolak juga sometimes. So cuba cari tempat yang boleh buatkan dia rasa aman damai. Tapi biasanya lah yang Kak Di selalu advise bila Kak Di home visit, kalau kata baby nursing strike ni, you all cuba buka untuk yang Muslim tu, cuba you all duduk dalam satu bilik ataupun dekat hall ke. Kadang-kadang tempat yang terbuka ni baby dia jadi kurang sikit untuk dapat momentum menyusu dia balik tau. So mostly baby yang nursing strike ke, tengah huru-hara ke, bawa dia satu tempat yang sunyi. And then kalau boleh, you all boleh yang Muslim tu boleh pasang lagu zikir-zikir ke, lagu zikir perenang hati ke, you all pasang benda tu, biar it keep repeating. Sambil tenangkan dia tu, sambil you all pun zikir sekali, gosok dia, urut dia. Tapi make sure kalau boleh skin to skin. Tangan tu masuk, kalau katalah tiba kat luar ke apa kan, masukkan tangan tu dalam badan, urut badan dia dengan tangan kita. Urut, biar dia rasa tangan mak dia dalam baju tu tau. That's why Kak Di kadang-kadang tak suka sangat guna romper. Sebab bila anak Kak Di tengah mengamuk-ngamuk ke apa kan, susah nak menjolok tu, nak kena buka lah apalah kan. So korang gunakan tangan ni, pembukaan tangan mak ni bila dia panas tau sebenarnya. So bila kita gosok belakang anak kita, kita gosok badan anak kita, tangan dia ke apa ke, dia rasa selesa. Sebab pegangan tangan tu skin to skin dengan bapak. Itulah. Okay, so cari tempat yang selesa, yang boleh aman damai, yang tak hiruk pikuk, yang mengganggu dia, hilangkan konsentrasi dia kan. Jangan. Okay, selain daripada tu juga ada lagi satu tips yang Kak Di suka buat. Korang kalau recall balik masa korang tengah pregnant, ada tak ayat-ayat yang you all suka baca? Ada tak lagu-lagu yang you all suka nyanyi? Cuba nyanyikan untuk dia, cuba zikir balik untuk dia, bacakan ayat-ayat tu untuk dia. InsyaAllah bila dia dengar suara mak dia, walaupun suara macam katak puru, tapi dia tahu itu suara mak dia, InsyaAllah dia akan slow-slow, dia akan calm down. Tak percaya korang try lah. Tapi jangan pula bila anak tengah wah, yang awak pun la ilaha illallah. Janganlah pula kan. Lagilah anak tu pun terkejut sama kan. Ni apa benda ni tiba-tiba kan. Jangan pula macam tu. So kalau kata korang ada lagu yang korang biasa nyanyi untuk dia, tintanting ke, nyanyilah tintanting. Nyanyilah ikut momentum yang you all sendiri bertenang. Jangan bila anak korang dah teriak pun korang pun ting-ting-tanting.
Macam tu, janganlah. Nanti dia pun elok-elok nak berhenti menangis, dia duk lagi yang apa benda petir ni tiba-tiba muncul dah suara mak macam kata puru. Kan? So korang cari benda yang tenang, relax je. Okay, dapat tak? Korang dapat kata okey So Kak Di takut Kak Di terlaju sangat. Okay, selain tu juga boleh untuk mak-mak yang low supply, yang macam tiba-tiba nak period, tiba-tiba memang tak jaga jadual pam. Yang itu you all kena betulkan balik. Jadual pam memang Kak Di selalu titik beratkan. Memang at least kalau boleh ibu yang bekerja di pejabat 3 jam sekali, ataupun mak-mak yang anak tak ada berada di sisi kan, yang mana yang tadi macam hari tu Kak Di cakap suka pergi travel semua tu kan. So jaga jadual pam. You all nak pergi travel, you all nak pergi merambu, nak ber-OOTD dengan kawan-kawan, pergi event, pergi fashion show apa semua tu, pergi. Tak ada masalah. Tapi make sure jadual pam kena jaga. Sebab ini tak, kau dah pergi merambu, kau dah pergi bersosial, jadual pam tak jaga, malas nak pam. Sebab dapat pula circle yang memang kawan-kawan yang memang tak mengepam. Jadi dia jadi sometimes mak-mak tu dia jadi segan tau. Kejap babe, aku nak lari sekejap lagi pam. Apa kau ni pam-pam lagi? Yelah, tak semua orang faham pasal penyusuan susu ibu. Jadi benda tu jadi remeh pada dia, dia pun dah melupakan jadual pam. So you all yang memang tak ada dengan anak, you all nak pergi merambu, nak bersosial, pergi. Tapi make sure jadual pam mesti kena jaga. Baby tak ada dengan kita 3 jam sekali, kita kena pam. Bila kita tak pam, bila kita tak jaga jadual pam, susu kita drop, supply kita low. Bila kita balik pun anak menyusu pun susu keluar sikit, anak jadi marah. So betulkan balik jadual pam ya. Ibu-ibu yang mana low supply tu, betulkan jadual pam. Kalau kata tak boleh juga, jadual dah betul tapi susu masih low supply, yalah sebab dah dragging lama kan, apa you all boleh buat? You all buat pipi sebelum tidur, boleh pipi dulu, buat power pumping sebelum tidur, buat selama 2 minggu, InsyaAllah boleh. Dekatkan lagi jadual pam. Kalau tak boleh buat 2 jam sekali, you all buat 2 jam setengah sekali. Jadual pam tu kena cantikkan balik, untuk cantikkan balik flow susu you all. Kalau jadual pam tak cantik, memang takkan ke manalah susu you all tu, takkan banyak, takkan. Alright, faham? So yang mana low supply mothers, make sure jadual pam kena jaga. Untuk suri rumah, apa yang you all boleh buat, kalau kata susu pun, tapi biasanya suri rumah ni jarang lah dapat yang low supply sebenarnya. Tips untuk suri rumah, keep on direct feeding. Bagi dia sentiasa, offer dia susu secara direct. Bukan mengepam ya, bukan. You all yang suri rumah ada peluang yang sangat bagus untuk bagi anak secara direct. Bagi anak secara direct. Berbeza stimulation menggunakan mulut baby, alio baby dengan pam. Lain ya, lain. So pam yang terbaik adalah melalui mulut anak kita sendiri. Mulut ayahnya tidak dikira sangat lah. Tapi mulut ayahnya boleh diguna pakai untuk benda lain. Jangan fikir kuning tau. Apa yang akan dimaksudkan mulut ayahnya boleh diguna pakai untuk benda lain itu, sekiranya anda mengalami bengkak susu yang teruk, blok ke apa ke, anak dah minum pun tak boleh juga lagi, dah urut pun tak boleh, baru bapaknya diperlukan. Mulut bapaknya baru diperlukan masa itu. Tak bapaknya sedut, tapi jangan suruh bapaknya telan. So ada function sebenarnya mulut bapak ni. Jangan fikir untuk benda lain je. Gitu. Faham tak? Kalau faham, kau biar faham. Sekejap lagi korang tak apa korang buat dah. Orang dah cerita pasal benda ni kan, tiba-tiba pergi cari lelaki belakang. Jangan, belum habis lagi belajar. Okay, lepas tu jaga jadual pam Lepas tu mana lagi? Kak Dika tengok nota, nanti Kak Dika lupa. Okay, macam setengah mak yang bila kata dia punya, bila low supply mothers ni, biasanya bila anak menyusu dia jadi penat sebenarnya, sebab dia nak stimulate breast tu untuk kita dapatkan LDR, untuk kita susu kita keluar, dia makan masa. Jadi what you can do is, biasanya Kak dia akan cakap untuk mak-mak yang low supply ni, before you all nak menyusukan anak secara direct, bila anak kita tengah nursing strike ni, you all jangan pergi paksa dia juga nyusu. Nak tunggu susu korang tu lama. What you can do is, before anak tu dah meragam untuk minta susu, you all boleh pump sekejap.
Bukan kata pump untuk keluarkan susu berhabis tau. Bukan. Pump untuk stimulate sahaja. Bila dah dekat rasa-rasa like 5 minit, you all pump angin sahaja. So korang kena monitor dalam masa tempoh berapa lama you all boleh dapatkan LDR, berapa masa, dalam jangka masa berapa panjang untuk susu korang keluar. You all boleh monitor sendiri. You all boleh tahu sebab anatomy your body is you sendiri yang faham kan. Jadi setkan masa tu like 4 minit ke 3 minutes. Pump dulu sekejap. Dah rasa-rasa tu, okay, then grab your baby, ambil your baby, terus suakan pada dia. Itu untuk yang nursing strike lah. Ni untuk yang low supply mothers lah. Biasanya kan dia akan advise macam tu. So, jadi baby tu less stress sikit. Sebab dia dah memang stress tak nak menyusu tengah nursing strike. Korang paksa juga dia minum, sedangkan susu tak keluar-keluar lagi. Lagi dia penat, dia jadi fobia. Aku sudut susu mak aku tak keluar-keluar. Memang next feeding tu pun dia tak nak. Jadi kena buat macam tu. Kita kena bijak tau. Nak offer susu dekat anak tu macam mana. Okay, dapat. Okay, lepas tu boleh untuk yang baby yang bawah 6 bulan, this is only applicable untuk baby bawah 6 bulan. You all boleh buat oral stimulation dekat. So make sure you all basuh tangan, buat oral stimulation dekat baby. And some of the baby, kalau masa you all buat oral stimulation tu, you all boleh masukkan guna jari kelingking. Dah half tu, bila dia dah rasa dia dah mencicit, dia dah macam menyedut tu, then you offer terus breast you. Masukkan breast secara perlahan-lahan. So dia akan sambung untuk menyusu. Okay, dapat tak? Ni alah Rain dah ada. Tapi kalau buat dekat Rain pun jadi kan dia ngap. Jadi kat ni dah pusar ke dabak tu. Ini yang bawah 6 bulan. Baby bawah 6 bulan you all boleh buat oral stimulation. Okay. Alright, lepas tu bila anak nursing strike ni juga, kita nak bagi dia susu ni, dia bukanlah kata bila dia nangis tu offer susu. Macam kita kena back to basic punya konsep. Macam offer susu dekat anak bukan semasa anak dah menangis. Kita offer susu dekat anak, kita kena tahu bila cue dia untuk dia menyusu. Dah kosok-kosok mata ke, dia dah start mencicit, mencari-cari tu. Offer dia susu sebelum dia minta susu. Sebelum dia menangis, you all bagi dia susu. Dalam keadaan dia masih bertenang, bukan time dia dah wah tu, korang bagi dia susu, memang dia takkan nak. Sebab dia stress. Nursing strike ni baby yang stress, baby yang mogok untuk menyusu. So bila dia dalam keadaan macam tu, bila korang offer, dia takkan nak. Lagi dia merempah-rempah, lagi kaki dia macam tu. Bila korang offer pun lagi kan tangan dia macam tu. So offer dia sebelum dia minta susu. Tengok cue dia. Okay, cue untuk baby nak minta susu, you all boleh baca dekat dalam group. Kita ada buat full version hari tu. Okay. Lepas tu elakkan bagi kadang setengah baby, setengah parents ni dia rasa macam anak dia ni ada yang kata tak cukup susu lah. Itu biasalah, itu standard lah. So dia nak elakkan anak dia menangis, dia sumbat puting susu, puting kosong tu. Puting kosong tak yang bagi. Dalam fasa-fasa nursing strike ni, you all jangan bagi puting kosong. Kalau kata fasa nursing strike, you all dah monitor yang gusi dia nak tumbuh gigi, you all boleh rasa kat gusi sebenarnya. Ada some of the babies, dia punya aliu ada boleh leleh. So, bila dah macam ni, jangan offer dia puting kosong. Sebaliknya, you all pergi ambil dekat susu EBM you all. Kalau boleh, you all frozenkan jadi dia popsicles. Bahasa Melayunya apa ya? Ice cream tu lah. Pergi je DIY ke Daiso ke, kan ada yang tempat buat ice cream tu kan. So ambil EBM, letak dalam tu. Baby yang dah 6 month above, you all boleh letak buah, boleh letak fruit lah dalam tu. Jadikan dia popsicle, bagi anak makan. Bagi dia numb sikit. After dia punya gusi tu dia dah numb, dah apa orang kata tu, lali betul ke? Ya kot, dah rasa kebas tu, offer lah dia susu. Mesti dia nak. Sebab dia dah tak rasa sakit dah kat mulut dia. Bagi dia aiskrim tu. Guna EBM. Buat aiskrim guna EBM. Boleh letak buah ke apa ke. Dan letak dalam frozen. Bagi dia lah. Biar dia menceceh. Tak apa, alas lah dulu plastik ke apa ke kan. Tikar getah ke apa ke. Supaya rumah tak bersepah. Nak jadi
mak ni kena rajin sikit lah mengemas. Biasalah tu. Apalagi ya, kita sudah okay, kalau macam ada setengah yang kata ke Kak Dia hari tu, anak dia berapa tahun dah? Setahun lebih dah lah. Lepas tu tiba nursing strike, sebenarnya bukan sebab apa. Sebab anak dia nak tumbuh gigi tahu masa tu. Jadi dia pun dah tak tahu nak buat apa. Anak dia tak nak menyusu. Memang anak dia tak nak menyusu. Bila dia offer pun anak dia tak nak lari. Jadi kita pun nak pergi, memang kita dah pergi consult lah, dah memang pergi home visit. Tapi bila anak dah besar macam tu, jalan pun dah gedek, takkan kan dia nak pergi buat oral stimulation buat kat anak dia kan, nak suruh anak dia menyusu kat mak dia. Bila dah umur-umur macam tu, kita dah tak perlu oral stimulation lagi dah. Sebenarnya umur-umur macam tu, peranan seorang ibu yang memainkan peranan penting untuk memujuk. Kita kena pandai gunakan psikologi untuk pujuk anak kita. Kita ingatkan dia, baby ingat tak dulu kan baby suka susu dekat nenek ibu. Gunakan psikologi. Ni nenek ibu, ni nenek baby kan. Baby dulu suka susu kan. Susulah. Kena pandai memujuk dia. Ni bila anak dah, this is applicable untuk anak besar-besar sikit lah, yang dah boleh faham kita cakap apa. But same goes to baby tau. Baby pun untuk yang macam nipple confused pun, memang Kak Dia akan ajar you all untuk pujuk, bercakap dengan anak. Bercakap dengan anak dia, walaupun dia baby, dia faham. Bukan dia tak faham. Sistem pujuk, kita pakai sistem pujukan. Gitu. Sistem pujukan anak ni dari hati ke hati ni, psikologi ni penting. So sebagai mak, korang jangan mengamuk. Kenapa kau tak nak minum susu? Kenapa? Jangan marah dia lagi. Kita kena jadi slow down, bela kuali, pujuk dia. Sistem pujuk lah orang kata. Tu penting. Okay. Lagi apa lagi? So far Kak Dia rasa Kak Dia dah bagi semua dah lah nota tu. Lepas tu kan, kalau katalah macam nursing strike ni, dia ada satu fasa yang di mana you all pujuk pun kadang tak nak load. Sama juga dengan nipple confused. Tapi apa yang you all boleh buat sebagai ibu ni, selain daripada pujuk dia, kita kena sabar. Jangan pula kata bila anak dah mengamuk-ngamuk tu, kita pun ikut stres. Yes, kita memang stres tau. Memang Kak Dia pun sendiri, kalau anak dah bising-bising, terjegit-jegit, menangis-nangis akan tu, kita rasa macam, ya Allah, apa lagi yang kau nak ni? Apa lagi aku kena buat ni? Mulalah kita salahkan bapak dia, kita salahkan lampu, kita salahkan kerusi, kita salahkan pump. Semua benda kita nak salahkan. No. Kak Dia belajar bila anak dah ketiga ni, Kak Dia punya level stress tu, how to kita control kita punya stress tu, dengan how to kita control kita punya anger tu. Kak Dia rasa Kak Dia belum master lagi lah. Belum jadi seorang yang terlampau penyabar. Tapi apa yang Kak Dia dah belajar dengan anak ketiga is, bila dia nangis pun Kak Dia rasa Kak Dia cool down lagi. Bila Kak Dia tengok balik muka dia, mata dia kan, Allah lah, comel dia lah anak aku. Tapi kenapalah kau nangis sebenarnya? Kak Dia sendiri akan, you know, kita sendiri pujuk hati kita dengan tengok anak kita, tengok mata dia. Kita tak tahu, kita tak boleh nak marah. Kak Dia bukan jenis yang boleh terjerit-jerit untuk marah anak lagi, tak. Kalau you all boleh panggil interview anak Kak Dia kat atas tu, kalau tanya, sayang ibu ke sayang ayah? Sayang ibu. Kenapa? Sebab ibu tak suka marah. So itu jujur tu. You all boleh nanti kalau jumpa anak Kak Dia ke kan, masa event kan, korang tarik salah satu. Tapi jangan bawa balik pula anak Kak Dia tu. Korang tanya dia. Sebab Kak Dia punya level control tu, marah tu adalah sangat minimal. So korang pun kena bertenang, banyak-banyakkan berzikir, banyakkan baca selawat, semua-semua tu. And korang sendiri kena yakin dengan diri korang dan baby you all. You guys can do it. Jangan sesekali untuk give up. Bila kata dia dah tak nak tu, korang paksa lagi. Jangan. Bagi dia, pas dia dekat sesiapa yang ada terdekat dengan sekeliling you all. Tapi janganlah bagi stranger pula kat pasar raya tu ke kan. Bagi kat husband, yang tolong I sekejap yang I dah tak boleh lah. Dan you all pergi toilet ke, pergi ambil semayang ke, pergi solat dulu ke apa ke. You all calm downkan diri sendiri. Jangan paksa dia baby. Jangan. Biar dia relax dulu. And then kalau certain tu, kalau betul-betul tak nak tu, what you can do is boleh offer dia time dia mamai nak tidur. Tengah-tengah malam tu dia tidur tu ke apa ke, dan suar you punya breast. Dia akan nak. InsyaAllah dia akan nak. Biasanya kalau anak yang dia confused ni memang bagus lah. Bila time-time malam tu memang you offer, memang dia nak.
Tapi kalau nursing strike ni dia ada angin juga. So kontrol diri sendiri tu, kena kontrol. Jadi mak ni kena tahap kesabaran tu kena tinggi. Lagi-lagi macam Kak Di pula sekarang kan, dengan sana sini apa semua banyak benda kita nak kena kontrol kan. Lagilah Kak Di rasa macam okay, tahap kesabaran tu adalah tahap dewa. So you all cuma fokus family, apa-apa benda semua macam kita orang ni yang dah ada group nak kena handle you all kan. Jadi bila yang ini masalah dia macam tu, yang tu masalah dia macam ni, itu belum lagi yang Kak Ni dah ajar dah macam ni, macam ni. Panjang lebar, tapi dia tanya balik soalan yang sama. Ya Allah, aku dah terang tadi, kau tak faham ke? Takkan kena nak cakap macam tu kan? Jadi kesabaran seorang ibu tu kena tinggi. Kena pujuk. So, itu saya ada dengar motivasi. Dia kata kalau anak kita nangis teruk, cuba kita renung mata dia. Dan apa yang terlintas ke hati kita tu, itulah yang dia nak. Contoh, kita renung mata dia, kita dapat rasa dia nak manja. Yes, itulah yang dia nak sebenarnya. Mungkin cuba, mungkin boleh cuba, kadang-kadang jadi. Betul. Itu macam Kak dia cakap tadi, bila anak menangis pun, korang tengoklah mata dia. Tengok, korang akan nampak kecomelan anak sendiri tau. Unless you all ada masalah depression. Bila kita dah terlampau banyak sangat benda dekat dalam diri kita yang kita tanggung seorang-seorang ni, yes, kita tengok anak kita pun kita rasa nak pijak. Kita tengok anak kita pun kita rasa nak hempas. Itu terjadi bila kita tak ada support daripada kaum keluarga sendiri, bila kita pantang seorang-seorang. Okay, Kak Di share dengan korang lah. Kak Di sendiri pun pantang 3 orang anak pun. Awal-awal tu je dalam 2-3 hari je mak Kak Di jaga. Lepas sudah Kak Di pantang sendiri. Memang stres nak anak ketiga kan. Dah lah tengah lapar, yang seorang anak ni, yang seorang anak tu. Tapi itulah hakikatnya. Kita sendiri anak-anak, kita sendirilah yang kena jaga. Betul tak? Kita sendiri yang nak kahwin. Lainlah korang kena kahwin paksa. Tapi macam mana pun, dah budak tu daripada dalam perut kita, kita yang mengandung, kita yang melahirkan, anak tu tetap anak kita. Buruk baiknya, hodoh ke, tak comel ke, apa ke, tetap anak kita. One day nanti dia yang akan jaga kita. So, macam mana cara kita jaga dia sekarang, itulah yang mencorakkan masa depan dia. Macam mana dia akan jaga kita satu hari nanti bila kita tua. Macam mana you all nak dilayan oleh anak sendiri masa besar nanti, macam mana itulah yang you all kena layan anak you all sekarang. What you do now, current situation, and in future, itulah yang akan reflect nanti. So kita as a parents ni, kita share sajalah, kita as a parents ni, apa yang kita nak corakkan dekat anak kita. Tanya pada diri kita sendiri, kita nak anak kita jadi macam mana esok besar. Pemarah ke? Kalau nak pemarah, sikit-sikit you all jerit ke anak. Sikit-sikit you all jerit ke anak. Nanti besok besar, dia dah besar, dia jerit balik kat korang. Itu sebenarnya. Jangan lupa kalau ada kawan-kawan kat luar, boleh add diorang masuk dekat dalam HBM kita. Okay. So ingat pesanan Kak Di, sama-sama support each other. Jangan hentam-hentam, jangan kata ni salah, tu salah. Dalam breastfeeding kita tak ada apa yang salah, yang betul, semua tak ada. Kecuali sistem-sistem yang merepek-repek, ajaran yang merepek-repek, yang mana kita orang tak sempat nak monitor, you all boleh tekan report. Kalau rasa was-was dengan jawapan orang tu bagi, boleh tekan report. So nanti admin akan tengok. Don't forget to invite. Tiap kali you all menulis pasal breastfeeding ke, anak-anak you all ke, susu anak you all ke, apa kat dekat personal Facebook, hashtag HBM. Hashtag HBM. Gunakan hashtag dan invite husband-husband you all untuk like page HBM for Love. Yang itu kita boleh open to everyone. Okay. Alright lah. Sorry kalau ada terkasar bahasa, ada tersinggung perasaan mana-mana. Kak Di minta maaf. Yang baik tu datang daripada sana, yang buruk tu datang daripada Kak Di sendiri. Okay korang. Bye-bye.